Okey, set kita boleh gambarkan juga menggunakan set notation dan juga Venn diagram ya. Okey, kita tengok macam mana set kita nak gambarkan menggunakan set notation. Okey. Set notation, okey, contoh dia katalah kita ada set A di sini digambarkan menggunakan set notation, mesti ada tanda ni kurungan set ni. Okey, kurungan set. Okey, X. Okey, titik 2. Okey, kita describe X kita nak ambil daripada nombor berapa hingga nombor berapa. Contoh dekat sini. X lebih besar dari 1, lebih kecil dari 10. Dan X adalah an even number. Even number adalah nombor genap. Ini adalah satu contoh kita nyatakan ataupun represent set dalam bentuk set notation. Dan menggunakan set notation ni juga kita boleh list down all the element in set A. Jadi kita dah ambil sini X lebih besar dari 1, lebih kecil dari 10. 1 tak masuk ya, sebab dia tak ada tanda sama dengan. Jadi X sama dengan 2. Dan X adalah even number. So 3 tak boleh masuk. Sebab dia dah describe dekat sini. Kita nak X adalah even number. So 2, 4, 6, 8. 9 tak boleh masuk sebab 9 bukan even number. Jadi dan 10 dah memang for sure tak masuk lah sebab tak ada tanda sama dengan. So ini adalah juga set yang kita gambarkan menggunakan set notation ya. Ada bentuk lain yang kita boleh gambarkan set iaitu menggunakan Venn diagram. So macam mana kita nak gambarkan? Kita ambil contoh di atas ni. Kita nak gambarkan set kita menggunakan Venn diagram. Katalah kita ada set A, kita buat dalam bentuk bulatan. Di sini A. Jadi elemennya kita letak di dalam set tersebut. Contoh di sini elemennya 2, 4, 6, 8. So 2, 4, 6 and 8. 2, 4, 6, 8. Katalah kita ada contoh lain dekat sini. Katalah kita ada universal set. Katalah universal set, kita ambil contoh di sinilah. Sekarang kita ada universal set X daripada 1 hingga 10. So cuba kita list down all the element in universal set. So 1 masuk sebab ada tanda sama dengan. Dan 10 juga masuk. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Ini adalah elemen dalam set universal set. Sekarang dia beri kita, set A ialah 2, 3, 5, 7. Kita nak represent in Venn diagram. Jadi kita represent, mula-mula kita nak represent universal set. Universal set biasanya kita buat dalam segi 4 macam ni. Dan kita tuliskan simbol untuk universal. Sekarang kita tengok set A 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Kita letak dalam satu bentuk set iaitu set A. Jadi selebihnya kita letak di luar. So kita ada 1, 2 dah ada kat dalam. So 1, 2 dah ada. 3 pun dah ada kat dalam. 4, 5 dah ada kat dalam. So 6, 7 dah ada. 8, 9, 10. Kita boleh semak balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ini adalah cara kita nak gambarkan set kita menggunakan Venn diagram ya. Sekarang kita tengok bahagian yang seterusnya dalam set. Kalau kita tengok topik set kita,
Okey, ini adalah topik set kita, iaitu kita dah buat Venn diagram. So kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan complement set, ya. Okey, maksud complement set. So kita tengok dekat sini. Okey. Okey, sekarang complement set simbolnya adalah A ada dash kat atas ni. Itu bermaksud complement of set A. Okey, apa yang dimaksudkan dengan complement of set A? Katalah kita ada contoh, universal set kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, A ialah 2, 3, 5. Kalau kita cari complement dia, A complement. Okey, maksud A complement adalah semua elemen yang ada di dalam di dalam universal set selain daripada yang berada di dalam A. Okey, jadi kita dapati bahawa A complement adalah, okey, 2 dah ada, 1 kita tengok. Kita baca dekat sini, tengok yang dah ada kat sini, tak payah tulis lagi. So kita ada 1, 2 dah ada, 3 pun dah ada. Okey, senangnya kita buat macam ni lah. Yang dah ada ni kita tik dekat sini. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Okey, jadinya tak adalah kita buat silap bila kita nak tuliskan dekat sini. Okey, so 1, 4 dan 6. So itu adalah complement bagi set A. So kalau kita nak gambarkan pada Venn diagram, okey, Venn diagram, ini adalah universal set. Ini adalah set A. Okey, ini set A. Complement set adalah kawasan di luar daripada set A ni. Okey, so ini adalah A complement. Yang ini adalah A, yang dalam set ni adalah A, dan yang di luar daripada A ni adalah A complement. Bermakna elemen tu ada dalam universal set tetapi tidak ada dalam A, selain daripada A. Itu maksud complement of a set. Okey, sekarang kita habis complement, kita tengok kepada empty set. Okey, apa yang dimaksudkan dengan empty set? Empty set atau bahasa Melayunya kita panggil sebagai set kosong. Okey, set kosong, dan bahasa Inggeris dia ada satu lagi istilah selain daripada empty set. Kita boleh juga nyatakan dia sebagai null set. Okey, null set, yang mana simbolnya adalah, okey, set notation, kurungan bracket untuk set, tapi dalamnya tidak ada elemen. Dia ada 2 simbol dekat sini untuk empty set ini, sama ada begini ataupun, okey, kita letak kosong dan kita palangkan. Itu adalah, kedua-duanya adalah simbol empty set. Okey, what is the meaning of empty set? Set kosong. Set kosong bermakna set yang tidak mempunyai elemen. Okey, tak ada elemen dalam set itu. Okey, kita bagi contoh, katalah kita kata set pelajar sekolah rendah yang umurnya 21 tahun. Okey, ada ke pelajar sekolah rendah umur 21 tahun? Tak ada, kan? Jadi murid sekolah rendah umur 21 tahun. Bermakna set tu kosong, tidak ada elemen. Jadi kita katakan sebagai set tu set kosong atau empty set. Dan simbolnya macam ni. Tapi kalau kita letak simbol macam ni, betul tak? Okey, bukan ni, ya. Okey. Adakah ini empty set? Okey. Ini bukan empty set. Kalau kita buat macam ni, ini menggambarkan bahawa dalam set ini ada satu elemen, iaitu elemen dia simbol ni. Okey. So jangan tulis empty set dalam bentuk simbol macam ni, salah. Okey. So empty set sama ada begini atau begini. Okey, itu empty set. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu, okey, empty set dah habis. Kita pergi kepada subset. Okey, apa yang dimaksudkan dengan subset? Okey, perkataan sub. Okey, set ni kita tahulah, himpunan benda-benda set. Okey, sub. Okey, sub
Kalau kita belajar, okey, kita belajar sejarah, kita belajar geografi, kita belajar topik-topik subjek-subjek lain. Okey, kita kata subtopik. Subtopik. Okey, apa maksud subtopik? Kemudian apa maksud topik? Okey, bermakna topik ni satu tajuk yang besar. Okey, topik adalah satu tajuk yang besar dan subtopik adalah satu tajuk yang kecil yang berada di dalam topik tersebut. Okey, contohnya tajuk besar kita adalah set. Empty set ataupun complement of the set adalah tajuk-tajuk kecil yang kita belajar dalam tajuk set tersebut. Jadi sub tu bermaksud sebahagian kecil daripada satu himpunan ataupun set yang besar. Okey, jadi subset bermakna set kecil yang duduk dalam satu set yang besar. Jadi kalau kita gambarkan pada Venn diagram, contoh dia macam ni. Okey, kita tengok semua elemen dalam set Q duduk dalam set P. Jadi kita boleh katakan sebagai Q adalah subset kepada P. Okey, so maksud Q adalah subset kepada P, semua elemen dalam Q duduk dalam P. Okey, adakah benar P subset kepada Q? Adakah semua elemen dalam P duduk dalam Q? Okey, kalau kita tengok Venn diagram di sini, tak benar sebab ada elemen yang di sini, contoh katalah elemen tu duduk kat sini. Tapi elemen ini tidak duduk dalam Q. Jadi P bukan subset Q. Jadi bila kita kata bukan subset Q, kita palangkan simbol subset ni. Okey, ni cikgu lupa nak letak ya. Simbol subset adalah macam ni. Okey, itu simbol subset. Jadi kalau Q subset kepada P bermakna set Q lebih kecil daripada set P dan semua elemen dalam set Q duduk dalam set P. Okey, kita boleh ambil contoh. Katalah kita ada elemen kita ada dekat sini. Okey, katalah kita ada P kita ialah, set P kita ialah 2, 3, 4. Okey, ini set P. Okey, set Q. Set Q ialah 2, 3. Dan kita tengok di sini bahawa semua elemen yang ada dalam Q ni, iaitu 2 dan 3 ni, 2, 3, kesemuanya ada dalam set P. Dan kita katakan Q adalah set P. Okey, so itu maksud subset. Okey, kalau kita nak kata P subset Q, tak boleh sebab 4 tidak ada dalam Q. So, P bukan subset kepada Q. Okey, jadi kita akan bincang lagi tentang subset. Okey, dalam subset ni dia ada number of subset. Macam mana cara nak cari number of subset bagi satu set dan sebagainya, kita akan bincang lagi selepas ini.